Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, niat sebelum nak pergi nak belajar ni, dan apa yang saya ajar, saya nak sampai sepenuhnya lah, supaya you all dapat aplikasi apa yang kita orang dah buat. Okey, bestnya tajuk pada hari ini adalah kita belajar skill set yang ada 18. Daripada 18 saya baru petik nombor 1 iaitu recruit. Saya menggunakan skill sistem yang dibuat oleh Datuk Desmond. Kenapa kita gunakan Datuk Desmond punya ni? Sebab Datuk sendiri dia punya proven dah terlampau banyak dah melahirkan berapa orang JLT, CBM dan dia bukan keleng-keleng lagi. Berada dekat Forever dah lebih 20 lebih tahun. Jadi buat apa kita nak buat kajian lagi kan? Dia dah ada pengalaman, kita ikut aja sistem dia yang apa yang dia dah buat. Jadi bila dah ada sistem, sekejap aja kita boleh laju aja perjalanan dia. So sistem bila kita belajar sistem orang yang berbangsa asing seperti orang Cina, sistem dia sistematik tau. Start nanti saya share kan Okey, jap saya share screen. Okey. Nampak tak skrin yang Zana share? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, ini adalah skill set yang kalau Zana pernah bagi tahu dekat grup, kita pernah buat dalam tahun ni, tapi ada yang tertinggal Januari 2021. So daripada ni dia ada 18 skill set yang di-share oleh semua CBM kat sini. So hari ni Zana nak refreshkan balik. Ramai yang tanya, Zana macam mana nak buat recruit? Kan? Dulu masa saya buat Forever, saya tak tahu, saya pakai belasah aja. Rupanya dia ada sistem. Dan dalam masa yang sama dulu, kita dah ada sistem borang kita dan sebagainya. Jadi bila saya, sebenarnya nak tahu tak? Saya mencari sistem ni macam mana nak ni sampai saya PM PA Datuk. Saya nak belajar sistem ni sebenarnya. Sebelum benda ni dia open pada semua. Sebab saya nampak macam kita, bila kita dah biasa dengan bekerja kan macam Cik Samsul, kita kan bekerja, kita ada sistem kan, workflow macam mana nak buat sesuatu kan. So benda tu nampak senang. Atau dekat office panggil manual prosedur kerja. So kalau dia tinggalkan kerja tu, dia dah lama dekat office tu, dia buat kewangan ke, so kalau dia punya prosedur kerja dia manual dia punya manual tu lengkap, orang baru boleh follow apa yang dia buat. Jadi tak ambil masa yang lama untuk dia menguasai bidang yang dia dah tinggalkan sebab dia dah berpindah ke jabatan lain. Betul tak Cik Samsul? Ada. So it's the same thing apa yang Datuk buat, sistem ni memudahkan bagi orang yang baru yang macam mana dia nak start dengan cara yang betul supaya dia tak buang masa try and error sebelum dia nak capai kejayaan. Dan manakala bagi yang lama, dia lagi mudahlah untuk saya train mengikut benda yang standard. Dulu kita tercari-cari. Okey. Okey, so saya start yang pertama Okey, dalam Forever kita dah nampak bahawa 3 konsep yang tak boleh nak ditandingi di MLM yang lain. Dan kita nampak dekat Forever bonus yang terlalu besar. Tetapi dekat situ kita tak tahu macam mana nak buat. Setuju tak? Kita nampak ada orang kata, oh dia orang boleh tarik cek USD, sedangkan company lain USD pun susah nak dapat. Tapi Forever berlambak-lambak dalam musim COVID. Jadi disebabkan itulah program yang tadi kita tengok tu, yang ini dibuat. Ni skill set yang Datuk buat. Jadi kalau tengok kat depan ni, apa maksud intention dan action. So kita dah nampak intention pasal Forever dan sekarang kita nak ambil action. So nak ambil action, dia bila intention campur dengan action. Intention yang keinginan kita kita dah nampak peluang dan kita dah nak ambil tindakan untuk nak buat. So dia akan menghasilkan result. Tapi dalam menghasilkan result nak buat bisnes tu, kita kena kita akan melalui pelbagai cabaran. So cabaran tu kita perlukan skill set.
teknik macam mana kita nak melalui cabaran tersebut sehingga kita dapat result ni. Nampak tak? Mindset dah ada dah. Nampak. Nampak. So skill set dia apa? Macam mana nak recruit orang, macam mana nak retain, macam mana nak apa. Okay, jangan tunjukkan ni. Ada 18 skill set. Ni belum lagi, sekejap. 18 skill set khas yang Datuk buat dalam Forever Living punya structure. Based on pengalaman hampir 24 tahun yang mana dia sendiri telah belajar pelbagai knowledge ni daripada Taiwan. Kalau saya dengar cerita dia daripada dulu, macam mana dia macam kita tak tahu macam mana nak start sebab leader dia tu tak berapa nak aktif. So dia dah nampak peluang ni, dia nak buat. So dia tak tahu macam mana. So dia banyak belajar daripada leader-leader dekat Taiwan. Dia spend money, balik pergi Taiwan belajar, lepas tu balik daripada Malaysia dia tulis dan dia cuba implement dan jadikan sebagai satu sistem sehinggalah orang Taiwan tu pula ikut dia sebab dia punya sistem lengkap. Sistem dia adalah sistem yang win-win situation. Dia tidak akan menjatuhkan peniaga-peniaga lain. Dia punya sistem win-win situation. Dia banyak kepada nilai-nilai harmoni. That's why nanti kalau you all baca buku Datuk tu kan 1 juta bukan wang, dia bukan pasal duit semata-mata. Dia adalah termasuk dengan nilai akhlak yang murni kena jaga sebagai peniaga. So dekat sini dia dah gariskan 18 ni. Kalau you all mahir benda ni memang cepat you all naik. Dan dalam masa yang sama you all dah tahu apa benda nak buat. Tetapi tidak semua the whole thing kena hafal sekali dia ikut peringkat. Okay, start on VIP. Hari ni Zana nak kongsikan macam mana skill set Datuk share kat kami pasal recruiting. Okay? Okay, saya back Okay, success formula dia. Okay, success formula dia 3S. So bila 3S ni kena ingat kat kepala. Okay, ambil buku, pen, tulis. Ini kena wajib buat hari-hari ini yang terlibat dekat dalam apa? 5cc. Kalau kita tak buat 5cc, bermakna bila kita as a leader, you all semua pun leader. Kalau you all tengok downline you all pun tak buat 5cc atau sebagainya, ini bermakna benda ni dia tak buat. Apa maksud sponsor? Penajaan tak ada. Sebab the power of MLM, adik ambil yang pun ni bukan? The power of MLM adalah membesarkan rangkaian. Dia bukan kerja seorang. So kalau kita tak sponsor, ahli kita tak ada. So bila ahli kita tak ada, bisnes tak ada. Nampak tak? So the power of Forever, dia nak 5cc sahaja. Dia tak nak 10cc, 20cc. Itu kalau ada lagi baik, you all punya pendapatan lagi besar. Tak percaya buat. Jadi 5cc yang akak tekankan selalu dekat grup, dia bukan saja kepada pendapatan. Dia membantu membesarkan rangkaian. Dia membantu kita kekal sampai sekarang ni. Nampak tak? Selain daripada kita dapat bonus overriding, kita dapat insentif banyak. Forever nak bayar berjuta-juta, dia so buat 5cc je. So kalau VIP 5cc baru 600 lebih, kalau manager dah berapa, dah tinggal 400 lebih. Tengok Forever makin senang tu makin susah, makin mudah. Dia minta 5cc je nak bayar berapa. Macam Kak Ju dapat tahun lepas dekat 3 juta. 5cc je dia minta. Dan duplicate dalam grup. Jadi kita ni bila kita nak berniaga, kita dah lah orang yang baru nak bermula, ini kunci dia, ikut dia apa dia orang suruh buat. Buat, tak boleh cuba. Okey, kalau tak boleh buat 5cc, try semak balik. Adakah kita buat 3 benda ni? Adakah kita kepo-kepo dekat online? Ada tak kita kepo-kepo cerita, kongsikan kebaikan dan testimoni yang kita lalui dan kita pastikan kita pun guna produk. Sebab tujuan kita nak berniaga adalah untuk tambah pendapatan. Setuju? Ada tak yang saja-saja aja nak bantu? Tak dapat duit pun tak apa. Ada tak? Saya percaya semua orang nak pakai duit. Tetapi bila kita nak dapat duit, kita kena tolong orang. Bila kita tolong orang, Allah akan bagi rezeki tu, insya-Allah.
Datuk kata permulaan kita ni yang baru nak buat forever, recruit ni pegang 3, sponsor, selling, service. Sebab ini yang akan menyebabkan kita punya ladang atau plan benih. Kalau Datuk dipanggil untuk VIP, dipanggil plan benih. So kita tanam aja benih-benih. Macam mana nak tanam benih ni? Ini 3S ni. Dapat? So apa yang kita kena buat sekarang ni, kebanyakan kita pula tak boleh nak rentas ataupun nak jumpa orang. Jadi kita kena all out, kena buat online marketing. Nak tak nak kena belajar. Nak tak nak ada masa tak ada masa kita kena susun masa. Betul tak Kak Noh? Susun masa. Bukan kata Kak Noh, saya pun sama sebab bila saya bekerja saya kena bahagikan masa. So malam sebelum tidur saya kena list apa kerja saya nak buat. Dulu saya tak ada benda ni, berterabur. So saya nak lebih systematic sebab saya tengok masa saya tak tercukup. Saya nak tengok CC you all, saya nak tengok apa masalah, saya nak tengok apa benda yang saya tak update. Kadang-kadang banyak benda lah. Jadi sebelum malam tu you listkan apa kerja nak buat. So besok tu terus, okay ini nak buat. Jadi baru kita nampak apa kerja nak buat. Make sure hari-hari update info dekat Insta, dekat Facebook, lepas tu dekat status, hantar broadcast. Inilah selling, buat marketing. Kalau tak ada selling, tak ada marketing, duit tak ada. Gaji tak ada. Nampak tak? Sebab kita business owner, kita usahawan. So, bila dah faham 3S ni, baru kita pastikan 4 core. 4 core ni, baru-baru ni, siapa? Papa Berry ada ceritakan macam mana nak buat 4 core. Jadi Zana tak detail upkan lagi lah. Cuma Zana nak bagi tahu dia punya key adalah 4 core. Apabila kita dah tajuk orang recruit, kita kena retention. Apa tu retention? Service dia. Macam mana nak service? Dekat dalam forever dia ada bagi tahu. Pada hari ketiga, hari ketujuh dengan hari ke-21. Ni nanti kita akan belajar dalam 18 skill set. Kita kena follow up kita punya user. Kemudian productivity. Bila kita follow up dengan user, sebab kemungkinan yang kita support orang yang kita taja tu, dia ada masalah kecil manis darah tinggi, dia makan produk forever mungkin akan berlaku kesan penyembuhan. So kalau kita tak retention dia akan stop produk. Kalau kita retention service dia, kan kita kata Kak, kena kuat Kak, kesan penyembuhan sekejap je, Kak minum air banyak-banyak. So bila kita bagi semangat, dia tak lonely. Dia teruskan. Bila dia dah melepasi tempoh penyembuhan tu, dia dah rasa badan dia sihat, dia berak pun lawas, dia rasa bertenaga. Tiba-tiba bila kita call 21 bulan, dia nak produk. Ini yang berlaku productivity. Bila dia nak pergi productivity, dia dah sedap pakai, dia nak dapat murah, dia dah terupgrade VIP. Nampak tak berlakunya productivity, dan bila dia dah sihat, dia kata nak tolong orang lain. Develop dia pergi ke fighter. Nampak tak? So ni 4 core. Ini kalau you all pegang, nice. You all jadi leader besok. Leader yang bagus. Ini step yang Datuk ajar. Okay. Okay. Ini yang tadi Zana terangkan tadi kan. So hari ni kita pelajar dari kod je. Kita tak boleh belajar sekali awal banyak, nanti kita lupa. Okay, skill set yang pertama. Senaraikan nama. Ingat tak Zana kata 5 langkah. Yang pertama apa yang 5 langkah? Siapa ingat? 5 langkah. Yang pertama. Buka buku pun tak apa. 5 langkah yang pertama. Ini pun formula 20 tahun. Datuk listkan. Benda ni ada dekat apa? Dekat buku Smile. Buku Smile. Ingat tak? Nombor 1. Nombor 1 listkan 100 prospek. Nama prospek. Dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan. Benda ni kalau betul-betul buat 2 bulan terus naik supervisor. Datuk punya plan begitu. Sebab dia dah 20 tahun pengalaman. Tapi selagi kita tak list, kita tak buat, memang kita tak sampai ke tahap tu. Itu sebab dia so list 50-100. Okey, ni dia kata senaraikan nama. Senaraikan nama macam nak membuat. Dia tak boleh senaraikan handphone, dia kena tulis, seluarkan dekat buku baru nampak. Kategorikan siapa yang sakit, siapa yang ada masalah dah berhenti kerja, siapa yang suka cantik, siapa suka pakai produk suplemen, dia tak suka makan ubat hospital. Dia takut mati, dia suka makan suplemen walaupun dia tak ada penyakit pun. Nampak? Yang nak cantik. Bila kita ada kategori ni dekat handphone kita, kita boleh buat broadcast. Kategori sakit. Kategori yang
yang memang kaki meniaga. Jadi kadang bila kita nak hantar kita punya copywriting tu, kalau yang sakit, senanglah kita cerita pasal sakit produk. Jangan kita hantar pasal plan marketing, nanti dia tak nak. Nampak tak? So daripada situ kita boleh categorizekan kita punya klien, prospek kita. Dan kalau kita ada ahli-ahli kita yang kat bawah, jangan lupa masukkan dia dalam broadcast. Sebab apa? Kadang-kadang dia hantar dekat group, dia orang tak baca. Ada yang tak masuk grup produk langsung. Jadi you all kena jaga. Dahlah susah nak suruh dia jadi member. Dah ada dekat rangkaian kita, dekat 5-6 orang, pegang jaga dia. Nampak tak? Itu yang dipanggil servis. Itu yang panggil pak core. Jangan biar dah taja, tinggal. Taja, tinggal. Dah jadi anak terbiar. Besok orang lain ambil anak yang terbiar, dah masuk join dengan grup dia. Nampak tak? Dalam susah kita nak masukkan dia, bagi keyakinan nak join member waktu itu. Nampak? Itu yang Datuk kata 3S. Lepas tu 4 core jaga. Kemudian bertindak terus. Jangan kumpul-kumpul 4 bulan baru bertindak. Jadi lambat. Nampak? Kemudian perbentangan, jawab soalan, penutupan. So dalam rekrut ada 4 benda yang kita akan belajar. Okey. Senaraikan nama. Keluarkan daripada handphone. Listkan. Kategorikan. Cik Samsul kategori. Fazila kategori. Cik Nur, Zana pun sama. Sebab yang buat 5cc bukan you all. Zana pun sama buat. Kita non-stop. Even JLT. Jadi fair tak? 5cc bukan you all je buat. Kami pun buat. Jadi kita duplicate kerja yang sama. Bukan senang, tapi bukan senang nak dapat senang, tetapi bila you all dah buat, dah biasa, lama-lama benda tu dah jadi habit. Sebab inilah standard nak berjaya kat Forever, semua benda kita boleh dapat. 5cc saya bagi tahu 5cc berapa jualan dalam grup? 5cc berapa jualan dalam grup? Tak sampai 3,000. Forever bukan kata nak buat jualan 30,000. Jualan personal sendiri 3,000 bahkan tak boleh dalam masa 30 hari. 30 hari kali 24 jam berapa ribu jam? 30 hari kali 24 jam. 720 jam. Takkan tak boleh buat jualan sale 3,000. 3,000 lebih, 3,100. Bukan 3 hari, 30 hari. Masalahnya kenapa kita tak capai? Sebab kita buat last minute. Kita tak ada plan. Masa memang tak cukup sebab 24 jam. Jadi kita kena manage. Jadi cara yang Datuk dah bagi tahu, senaraikan nama. Keluarkan. Letak dekat buku, elok-elok senaraikan. Dia dah ada borang, Datuk dah sediakan. Okey, sebab apa kita kena senaraikan nama, susun aturkan senarai nama tu supaya kita sendiri. Sebab ni bisnes kita, bukan bisnes Zana. Bisnes Kak Noi, bisnes Fazilah. Cuma Zana lebih awal daripada you all. Cuma kita ada pengalaman dan kita bantu guide kawan-kawan kat bawah. Nampak tak? Supaya sama-sama berjaya. Jadi, yang ini rupa borang, nampak? Dulu kita orang buat borang, saya ada bagi pada Cik Samsul. Kalau siapa yang sebelum ni yang dah lama dengan Zana, kita ada borang prospecting, tapi tak macam ni, tapi kita ada borang. Borang ahli, borang prospek, lepas tu dia punya sejarah perubatan. Kalau novice pun kita dah ada borang dia, VIP pun dah ada borang dia, semua dah ada dah sebenarnya. BOI 933 ni memang ada buku ke apa ni? Tak, ini dia punya sistem. Maksudnya dia ada buku, satu buku lengkap dengan maksudnya yang tadi 18 role semua tu dalam tu. Dia tak ada dalam buku setakat ni. Tak ada? Dia berterabur. Dia berterabur. Yang Zana nampak berterabur. Jadi dia ajar pun ikut macam ni. Okey, 18 skill set pun dia ajar dekat dalam yang tadi Zana tunjukkan tadi pada Januari tu kan. So adalah slide dia Zana dapat. So siapa yang hari ni yang masuk nanti sekarang, Zana sharekan slide ni sebagai contoh. You all boleh gunakan. Yang ini boleh tukar nama ni. Actually Zana kena kalau boleh lah, ni akan ada tulisan ni kan. Kita tak nak tulisan ni pun kita boleh tukar. Kita ambil nombor, nama, age, occupation dan sebagainya. Kan? Menulis lebih baik daripada bertinggal. Mengingat hujung sekali page number tu untuk apa?
Page number yang Ha, mana? yang ujung sekali tu. Sebab depan dah ada number. Lepas tu ada last sekali tu page number. Page number. Maksudnya dia nak buatkan buku ke apa? Oh, lah. Akak Ha, pasal apa page number tu? page number. Macam ada link kan? Yalah, seolah-olah macam yang ni muka depan. Ha. Contoh page number banyak muka surat dah tu. Kalau ikutkan. Oh, mungkin ni. Ada detail up. Sekejap. Sekejap. Sekarang kita pergi. Ada lagi detail okey, up okey. daripada tu Okey, inilah kepentingan kenapa kita kena keluarkan nama kita daripada handphone supaya kita nampak susun atur senarai nama. Dan kita boleh bagi kategorikan yang macam Zana bagi tahu, kawan-kawan yang suka skincare, kawan-kawan yang suka suplemen jaga kesihatan, kawan-kawan yang suka bina badan kan, yang pergi main dekat gym tu. So dia ada produk khas untuk forever dekat situ. Kemudian kawan-kawan yang dah berhenti kerja, kawan-kawan yang sakit teruk kita boleh bagi ni. Boleh bagi dia orang kata set-set gaut, set-set cleansing, detox. Kalau yang kecantikan kita bagi skincare, infinite. Secara tak langsung kita sudah bersihkan dalaman, absorbensi, nektar kan, nampak tak? That's why kita kena kategorikan. Jadi bila kita nak hantar broadcast konten yang kita nak bagi, jadi dia kena tepatlah pada orang dia. Nampak tak? Okey, kalau tak tepat pun tak ada masalah. Sharing. Salah satunya saya nak tanya, siapa dah masuk dekat grup Telegram broadcasting yang Zana share? Ada. Dah masuk, saya ada. Okey, saya nak bagi tahu kalau you all ada konten-konten yang lebih menarik, saya minta tolong masukkan dalam tu sama-sama share. Jangan harap Zana seorang. Zana tak pandai. Zana kadang-kadang ambil daripada ayat diorang, Zana auto-auto pump, Zana masuk. Kalau you all ada, masuk dalam tu biar kita sama-sama share. Dapat? Dapat tak? Okey. Konten yang macam mana Zana nak yang kalau kita nak masukkan tu? Okey, apa-apa ayat yang copywriting yang menarik yang kawan-kawan boleh gunakan untuk buat broadcast. Contoh dia ada ayat copywriting cerita pasal madu. Kan? Sebab copywriting ni bukan mudah nak buat tau. Dia kena mahir nak bagi tahu apa khasiat dia, ayat-ayat tip yang menarik. Tetapi tak adalah orang kata sampai tip-top sebab benda tu mesti melalui proses. Kadang-kadang ayat yang pertama tak best, ayat kedua ada pembaikan. Benda copywriting tu pun kena belajar sebenarnya. Itu pun tak habis lagi belajar. Saya percaya macam Fazila ada pengalaman buat copywriting, kalau aku tu kalau tidak apa orang kata sharing is caring. Lagi banyak kita share, kita tak tahu rezeki kita akan bertambah. Kawan-kawan pun pakai benda tu. Jadi jangan harap pada Zana. Sama-sama kita leader kongsikan. That's why dekat Telegram tu Zana open you all pun untuk sama-sama bercakap, masuk kat dalam tu, bagi idea dan sebagainya. Okay. Kak Zana. Macam Dila tengok apa ni? Akak punya copywriting tu macam terlalu panjang. Kalau pendekkan sikit tapi padat, okey kot. Panjang sangat. Kadang-kadang orang tak mau baca panjang-panjang, nak benda simple je. Korang tolong pendekkan. Itulah, Dila pun belum ada idea lagi, dia tengah fikir-fikir kan ni kan. Betul, sama. Saya sebenarnya seorang yang documentation tau. Panjang Kalau sangat. you all perasan, saya buat penerangan tak pernah yang pendek. Semuanya panjang. Panjang. Sebab kan broadcast macam broadcast ni kalau orang biasanya malas membaca, dia tengok macam kita nak benda tu padat, macam menarik, macam tu lah, pendek je. Kebiasaannya dia orang malas membaca. Ada yang rajin baca okey lah, tapi kebiasaannya lah dia orang suka yang pendek, ringkas, padat, macam tu lah. Orang cubalah pendekkan Kalau saya ada idea, saya pendekkan. Kita sama-sama bantu. Okay. Terima kasih. Okey, kemudian menulis lebih baik daripada mengingati. Okey, kita tak nak terlalu lama, nanti masa itu ni cepat. Saya nak cepat sikit. Okey, kepentingan senarai nama, prospek lebih jelas. Ini kenapa Datuk Desmond kata kita kena keluarkan daripada handphone, tulis kat buku. Ni dia cerita kat sini.
kepentingan ni. So kita nampak prospek kita dengan lebih jelas. Saudara, kawan sekerja, sekolah, dekat situ you all boleh tambah lah dekat komen tu kan. Beda ni siapa, kawan ke jiran ke, you boleh tak. Kemudian potensi pasaran 10 ke 200 orang, 2 hala, menaja dan menjual. Senang buat follow up. Lepas tu buat analisa nama ikut A, B, C, D, E. Maknanya dia suruh, kalau dekat handphone pun dah senarai ABC kan, you all ikut macam tu lagi senang. Ini pentingnya kita keluarkan nama, lepas tu tulis kat borang tadi. Nampak? Borang tadi. Okey. Analisa senarai nama. Okey, ini yang Datuk buat. Sekejap. Dia kategorikan kena rapat, dapat hubungi, lepas tu ada peluang. So ada 4 kriteria. Okey, lama tak jumpa. Maknanya daripada handphone kita ni dia solely saja. Lepas tu ada lagi satu part nanti dia analyse balik. Nampak tak? Dia analysekan balik. Daripada data yang keluar daripada handphone tu, dia analyse balik dari segi 3 kategori ni. Kenal rapat, yang ini lepas dia dah contact ni saya nampak. Dapat hubungi atau tidak, dan lepas dia dah hubungi ada peluang ke tidak. Nampak tak? Ini yang first layer, dia kenal ke tidak daripada contact list nama kita tu. Ini daripada list contact daripada handphone. Kemudian kriteria yang kedua, dah dapat nombor tu dia cuba contact, dapat ke tak dapat. Lepas tu ada peluang ke tidak. Lama tak jumpa. Orang yang tidak mungkin buat sekarang. Saya punya tak sampai ke peringkat tu. Nampak? Dia punya peringkat tu sebab saya rasa dia nak yang betul-betul berkualiti dekat situ tu. Approach, iaitu lepas tu kita bertindak. So apa yang kita kena buat lepas tu? Okey. Lepas kita dah cerita kat situ, kita menjemput. Menjemput semua prospek dalam masa 2 bulan daripada senarai nama tu. So daripada senarai tu, kita akan dapat 20 business partner dan 80 pelanggan. Sebab yang nak buat berniaga tak ramai. Tapi yang ini, sikit aja dah sama boleh memberi impak kepada yang ini. Kalau bawah kita ada orang yang berniaga, sisi dia lagi laju daripada pembelian pelanggan. Pelanggan hanya beli aloe vera, 2 botol aloe vera, 1 artik C. Tapi kalau buat business partner, dia beli bila dia dah buat berniaga, dia bukan beli 2 botol aloe vera, dia beli lebih 200 botol aloe vera. That's why bila kita kena cari business partner ke. So macam mana nak buat business partner atau pelanggan bagi orang yang baru masuk, prospek yang baru masuk Forever tak tahu macam mana nak close, gunakan method ABC. Kak Nur dah guna method ABC. Apa maksud method ABC ni? Cik Samsul tahu tak? Apa dia? ABC. Itu ada dengar tapi lupa lah. Okey, ABC ni maknanya, katalah Cik Samsul ada kawan daripada Herbalife. Cik Samsul dah usyar dengan dia pasal produk Forever. Cik Samsul dah bagi tahu 3 konsep tapi tak elaborate dengan detail lah macam Papa Berry buat tu kan. Kita borak-borak, Forever tak ada orang tengah. Jadi bila kita nak lagi detail, kita akan jemput kita punya upline. Macam contoh Cik Samsul atas Akak adalah upline. So Akak bantu buat GEP macam Papa Berry. Untuk bagi dia penerangan yang lebih jelas. Kenapa Forever dan apa Forever boleh bagi kat dia. Secara profesional. Yang macam saya buat pada Kak Noh tu, kita close Hadi masa tu kan. Hadi, Khairul, 2 orang. Hadi, Khairul. Kak, jemput buat ni ke macam Zoom ni ke? Zoom. Jemput Zoom terus kita one to one lah 3 orang. Dia ada 2 keadaan. Ada yang macam dia macam mencari peluang. Dia nak ke tak nak. Tapi bila Kak Noh dah bagi hint, kemudian Akak bagi apa yang kita, sebab kenapa kena bawa leader? Sebab leader ada proven dari segi gaji, insentif, dia dah nampak. Jadi diorang yang buat bisnes, contohlah orang-orang yang MLM ni sebab kalau orang yang setakat sakit ni dia tak payah guna kaedah ni. Ini kaedah buat demo pun cukup lah. Dia tengok artik C tu boleh bantu saluran darah, masalah sakit dia pun tak ada masalah.
Tapi yang guna ABC method ni adalah orang yang kita nak close, orang-orang kaki-kaki MLM. Dia bukan calang-calang daripada MLM yang sedia ada, dia nak masuk forever. Bukan calang-calang. Selagi benda tu tak bagi benefit pada dia, berbanding daripada company tu, dia tak akan keluar. Ataupun dia dah keluar tapi dia tak berani nak calang-calang masuk sebarangan sebab disebabkan jiwa yang terluka, disebabkan MLM yang dulu terlalu menyetak perasaan dia. So bila dia nak buat MLM yang baru ni, dia perlu padu, dia kena ada proven, dia kena ada sesuatu yang mengikat hati dia, yes benda ni boleh membantu dia, tak menindas dia, adil bagi dia buat. Nampak tak? So ini kena pakai method ABC. Macam Fazila nak tunjuk pada kawan, proven forever macam ni, kita punya income baru 200-300. Contoh. Dia pakai juga tapi dia akan fikir dia nak buat benda ni lama. So dia nak tengok orang-orang yang dah buat lama macam mana proven dia. Real, betul ke you kata ada USD dalam forever? Betul tak? Siapa yang dia dapat? Jadi bila Fazila terangkan dalam leader, dalam rangkaian Fazila, upline Fazila dah capai, bermakna benda ni tak menipu. Betul. Sebab tak ramai orang yang nak buat MLM sebab takut kena tipu. Tak adil dan sebagainya. Ataupun yang nak dah buat dah sedia ada. Macam dia buat Shakely ke, dia dah buat Herbalife. Tapi kenapa dia nak masuk forever? So dia kena ada proven yang begitu kuat. So kena guna method ABC. Maknanya kita kena panggil upline kita dan kita sebagai bridge dan customer. Jadi ada hubung kait, masing-masing ada peranan dan leader bantu untuk closekan. Nampak tak? Kak Nur dah beberapa orang lah yang saya bantu close. Bawah Kak Nurliza pun saya dah bantu berapa close. Macam mana nak keluarkan orang-orang yang bisnes ni, kena keluarkan yang prospek 50 ke 100. Yang mana kategori dia, tak kisahlah. Kalau dia meniaga, kita akan go to plan marketing. Kalau yang sakit, kita go to demo. Ada orang dia tak percaya, dah makan macam-macam produk tak baik-baik. Boleh panggil upline. Sebab kita baru lagi, perkakasan demo pun tak ada, dia tanya macam-macam kita tak nak jawab. Boleh panggil leader juga untuk nak ceritakan, dia panggil konsep ABC. Jadi bila 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, leader dah biasa tunjuk, you all kena belajar. Dan you all pun akan jadi leader. Penerangan yang dibagi oleh leader tu lama-lama you all pula duplicate kan. Sebab you all tak nampak macam mana gerak kerja kita orang buat dulu kan. Jadi kena panggil leader, tengok, tiru dia apa leader tu buat. Dapat? Yang ni faham tak? Faham. Kalau tak keluar you all punya list database, jadi you all tak boleh nak cari prospek yang sedia ada. Saya ingat lagi masa saya tengok video Rockit, hari-hari dia mesti telefon orang. Prospecting. Walaupun dia adalah JLT yang mendapat pendapatan paling tinggi di dunia. Kerja dia pun sama juga macam kita, 5 sisi, non-stop telefon orang, hantar WhatsApp, cari ahli baru. Nampak tak? Okey, 5 persediaan yang kita perlu ada masa kita nak berjumpa dengan prospek kita. Application form. Okey, dulu kita pakai manual, sekarang kita dah pakai online. Make sure kita punya handphone tu ada kredit. Kadang-kadang nak buat apa-apa, line tak ada tak masalah. Ini duit tak ada lah dalam tu. Malu kita nama usahawan kan. So get ready. Sebab kita boleh daftarkan dia on the spot. Macam suami saya masa kita dekat map, masa tu kan map, masa dekat Sedang tu. Dekat atas katil tu dengan geng-geng dia yang COVID tu, dia tertarik dengan madu. Kita bawa madu forever dekat sana, kawan dia tertarik. Jadi dia bagi RM90, daftar dekat map. Dekat map masa tu, automatik dah jadi ahli. Baru ni dah jadi VIP. Keluar daripada tu, dia masuk dekat grup produk, dia tengok banyak info. So dia kata, sekarang ni ada promotion 1,300. Why not dia all out? Sebab dia memang suka makan madu tu. Sebab dia dah dapat rasa masa dekat map, masa suami bawa tu kan. Nampak tak? Jadi suami saya terus daftarkan dengan Forever to You dekat atas katil dekat map tu bila borak dengan geng-geng dekat situ. So kita kena ada form
form ni yang ini family, occupation, recreation dan message. Okey, kat sini kita ambil data kita punya prospek supaya apa, kita boleh follow up dia dan kita boleh tengok hala tuju untuk bawa dia pergi ke berniaga, bagi peluang. Sebab bila kita tengok dia punya money atau financial ni memang dia tak nak dedahkan, tapi kalau kita tengok dia punya kerja, kalau dekat Putrajaya ni, kalau dia masih lagi kerja kilang atau pembantu takbir, atau kadang sekarang pun bos-bos besar pun masih lagi buat forever kan. Dekat situ kita boleh nampak peluang untuk ceritakan forever punya business. Nampak tak? Peluang berniaga, peluang tambah pendapatan. So kena ada kertas A4, pen, alat pemasaran. Nampak? Ini 5 langkah ni. Kita kena ada peralatan pemasaran. Bila kita ni cerita bila kita jumpa orang. Tapi kalau kita jumpa orang melalui online, slide kita tu lah. Slide kita kena ada benda-benda ni. Right. Kemudian produk stock demo. Ini adalah teknik offline. Kalau yang online dia tak lari jauh. Cuma benda tu nak kalau demo sama ada kita boleh buat rakaman ataupun kita tunjuk direct pun boleh. Kalau nak jimat masa terus tunjuk rakaman. Yang itu slide saya dah siapkan. Nanti saya akan wujudkan satu Telegram. Apa info dekat situ yang you nak untuk orang-orang baru. Contohnya akak masukkan kena ada goal setting. Kemudian ada file untuk testimoni, file untuk plan marketing, file untuk cerita produk. File produk maksudnya apa? Bila kita jumpa orang, kita nak belajar macam mana kita nak start cerita pasal forever. Semua benda tu ada kat situ. So you all guna slide tu untuk close prospect. Dia ada guideline. So produk, stock dengan demo. Okay, presentation, pembentangan. Okay. Masa kita, ini bagi orang yang baru, dia takut nak buat lagi presentation. Tapi bagi yang baru, bukan bermakna you all langsung tak boleh cuba benda ni. Slide yang Zana bagi tu nanti, you all boleh pakai handphone, duduk-duduk ke kan, cerita kalau ada kawan yang berdekatan dengan kita, kita boleh slide aja benda tu. Ataupun kita tangkap aja satu slide tu, kita hantar WhatsApp, kita boleh cerita melalui voice note atau sebagainya. Atau kalau you all berani, you all dah boleh buat Zoom, buat macam ni yang secara free pun tak apa. Atau pakai Google Meet, pasal tak? Atau you all buat talk video short dekat Facebook pun boleh. So pastikan benda yang presentation ni bukan bermakna bila kita jumpa prospek, bila kita nak present dekat online marketing secara video, pasal tak ada orang bercakap tak berhenti tu. So pastikan presentation yang kita nak expose tentang kita punya business tu, topik mesti jelas. Contoh hari ni Kak Noh nak buat topik pasal aloe vera. Kenapa aloe vera yang Kak Noh nak cerita? Sebab sekarang ada promotion SYJ. Takkan Kak Noh nak cakap, belilah 14 botol aloe vera, ada SYJ pack. Jadi itu hard sale, orang tak nak. So try akak pergi dekat Facebook, live Facebook buat, awak pernah dengar tak aloe vera? Dia dah hampir 3 ke 4 ribu tahun. Produk aloe vera telah digunakan oleh manusia setelah berabad-abad sehingga pada zaman Nabi benda tu nak kena bagi educate, knowledge. Last kali pun baru masuk forever daripada aloe vera. Kenapa daripada aloe vera forever? Sebab dia tulen. Nampak tak? So benda tu, info-info tu ada dekat slide saya dalam segitiga triangle ada, segitiga kesihatan. Dalam topik Ramadan saya buat YouTube hari tu. Nampak? Lagi apa lagi? Benda tu you all kena mahirkan. Lama-lama dah boleh buat satu cerita. So topik masa nak present sama ada dekat live Facebook, Insta ke, atau live Facebook dekat Facebook atau Insta, ataupun nak buat presentation macam yang ni pun, topik mesti jelas. Cari sasaran yang betul.
Okey, cari sasaran yang betul, pembentangan yang senang dipahami dan pendirian yang teguh. Okey, apa maksud cari sasaran yang betul? Okey, bila kita macam contohlah kalau kita present macam contohlah kita present guna Google Meet atau ini cerita you all dah berani Ni cerita you all dah berani. You all sebelum ni you all panggil Zana untuk guna konsep ABC. Tapi bila you all pun dah nampak gerak kerja kat Zana selalu close macam ni, korang pun dah berani nak close sendiri. Tak payah panggil Kak Zana tapi you all sendiri yang akan cerita dekat group you all atau prospek yang masuk. So kena tengok prospek yang kita nak jemput. Kalau prospek tu sakit tak payah cerita pasal plan marketing. Ini kena betul cari sasaran yang betul untuk kita nak present apa. Kalau yang kita jemput tu orang-orang yang nak berniaga, memang kita kena bawa ke konsep GP. Pembentangan mesti senang nak faham. Jadi dia kena make sure kita kena benar-benar faham dan jelas baru kita boleh explain ke orang. Dan kita kena ada pendirian teguh. So bila kita share dengan orang-orang MLM yang berniaga, tiba-tiba kita tengok kita tertarik pula dengan dia. Yang ini salah satu yang kita kena pegang kuat. Ini apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang berniaga. Kalau orang yang sakit tak ada bertegah. Nampak tak? Kalau dari segi sakit yang kita bertegah adalah dari segi quality product, testimoni. Tapi kalau dari segi plan marketing, you all kena fahamkan betul-betul. Macam mana pengiraan bonus, macam mana Forever ada maintain ke tidak. Kalau dia kata 5cc tu maintain. Kalau you kata ya tu habislah. Jadi lalas dia kata samalah dengan company saya buat maintain. Nampak? Yang kat situ kena faham. Itu yang kita kena ada pendirian yang teguh. Kalau you tak betul-betul faham apa itu Forever, bawa upline kalau berhadapan dengan orang-orang yang kaki-kaki MLM ni. Okey. Kemudian bila kita dah berhadapan dengan presentation dan sebagainya, so kita pasti ada soalan-soalan. So macam mana nak jawab soalan pun ada diajar. So syarat nak menjawab soalan, pertama Datuk kata kita kena jawab based on daripada pengetahuan. That's why kita kena masuk banyak kelas. Awal-awal nak berniaga kat Forever, kena masuk kelas. Setuju tak saya cakap? Sebab kita nak berniaga, kita kena tahu benefit dia. Macam saya tengok CJ Workshop kan, dia jual kuali ke piuk ke atau baju, dia kena cerita apa benefit produk yang dia tengah present berbanding produk yang lain. Supaya orang nampak ini kelebihan. That's why kadang-kadang kita dah ada piuk kat rumah Kak Noh, kita pergi beli lagi piuk lain sebab dia punya cerita, presentation, dia punya best, dia punya kelebihan piuk dia tu, Masya Allah. Vitamin dia tak hilang, dia punya layer dia tu tak macam aluminium biasa. Nampak tak? Kalau you all boleh kuasai benda tu, macam mana nak kuasai? You all kena masuk kelas. So link-link yang kalau Zana hantar tu, korang cubalah masa. Sebab benda tu by handphone tau. Kalau dulu Zana, kita orang kena pergi center. Balik kerja sekarang macam tadi Zana balik dekat pukul berapa, bayangkan 6.30 ke pukul 7 pergi dekat center KL. Penat tau. Balik dah dekat pukul 10. Besok kalau jumpa leader-leader lah pukul 11, 12 atau jumpa downline pukul 12 baru balik. Besok nak kerja. So kalau kita buat secara online ni yang Zana hantar dekat dalam grup, Zana minta you all tolong appreciate. Kalau you all tak ada apa benda yang mana boleh adjust lah. Buka offkan video tu. Dengar. Supaya bukan apa, sebab bila kenapa orang banyak boleh close business diorang atau diorang boleh tambah pendapatan, sebab ni knowledge ni. Tak percaya, you all try tengok you all tengok CBM manager. Ada tak manager yang cakap sesuatu yang dia langsung tak boleh nak elaborate? Kecuali manager yang nak tolong Umi dulu. Yang ditolak kan? Ambil susu tu. Mari kau Umi. Tu. Botol tu. Okey.
Jadi kepentingan masuk kelas bukan kata yang baru. Kami pun non-stop masuk kelas walaupun tajuk tu dah berulang kali. Dapat. So you all cubalah adjust masa. Kalau dapat masuk tu tolonglah masuk. Belajar sehabis mungkin. Supaya apa? Supaya you all senang nak menjawab soalan-soalan apabila you all jumpa prospek. Kalau you all jawab pun menggigil, nak terang pun menggigil, orang nak beli pun tak percaya. Nampak tak? So bila kita ada knowledge, kita nak confidentkan dia nak beli, dia pun terconfident dengan kita sebab kita punya penerangan yang mantap. Cerita pasal aloe vera, cerita sapomin, kenapa aloe vera, macam mana aloe vera boleh bantu bersihkan usus, tunjukkan dia demo dan sebagainya. Tiru dia apa yang orang yang berjaya dah buat. InsyaAllah you all boleh keluar. Tapi kena masuk kelas. Dan pastikan you all makan produk. Sebab kalau tak makan produk, Kak Noh cerita pasal ubat gigi, dia suruh Zana beli, tapi dia tak tahu macam mana nak ceritakan apa itu ubat gigi. Dia tengok ubat gigi hijau, dia pun terperanjat. Awak dia kata, ubat gigi ni hijau? Saya pula tanya, Kak Noh, kenapa ubat gigi Forever ni hijau? Oh ya ke hijau? Wah, akak tak perasan lah, nampak now dia tak pakai. So, kita perlu ada pengetahuan masuk kelas dan pengalaman diri nak gunakan produk. That's why 5 langkah dalam ayat yang ketiga guna produk. That's why bila nak buat 5 sisi, satu sisi tu adalah kita kena guna produk. Satu sisi pembelian atas nama sendiri. Kalau kita tak boleh nak guna 100% 600 tu, boleh pembelian atas nama sendiri tu boleh gunakan sebagai stok. Beli untuk makan, beli untuk berniaga pun boleh. Okey. Kemudian apabila orang bertanya, prospek bertanya, pastikan kita buka telinga betul-betul. Kita concentrate apa soalan dia. Betul tak Kak Noh? Kak Noh pernah dah, saya nampak dia pun dah pandai menaja ahli. Dia dah boleh pergi seorang-seorang, pergi jumpa prospek dia based on daripada handphone tu, dia list out kan senarai database prospek. Saya dah pergi dah rumah Kak Noh, dia ada filing, dia dah keluarkan ahli daripada telefon tu dan dia dah pandai bergerak. So dia masa sebelum COVID tu dia dah jumpa beberapa orang. So dia dah, saya percaya dia pun pernah mendapat beberapa soalan daripada customer, betul tak Kak Noh? Contohnya soalan boleh tak Kak Noh share? Contoh Kak Noh? Soalan adalah, ini beberapa soalan yang okey, dia tanya kenapa kita nak kena minum aloe vera, apa khasiatnya, macam itulah soalannya. Kenapa nak sungguh-sungguh sangat nak suruh saya minum aloe vera ni, apa khasiatnya, dan macam itulah kadang kita kena explain lah macam mana kita dah minum, kita apa yang kita rasa, kita boleh cerita. Okay. Jadi kan kalau kita tengok soalan daripada Kak Noh cerita based on pengalaman dia, perlu tak kita masuk kelas? Perlulah, saya pening juga nak jawab. That's why syarat-syarat menjawab soalan, bila kita terang dengan confident, orang yakin nak beli kat kita. Lepas tu bila dia follow kita dekat Facebook, dia tengok Kak Noh rupanya dah berapa tahun buat Forever, dia pergi jumpa orang, dia beli produk. Jadi orang tak takut nak beli kat Kak Noh sebab dia dah lama mengguna, dia dah lama menjual, tak ada kemungkinan Kak Noh akan lari daripada bisnes tersebut. Nampak tak? Itu pentingnya kita kena update selalu kita punya Facebook. Online. Sebab diorang akan follow dan make sure bila kita dah betul-betul dah buat pilihan Forever ni salah satu bisnes yang kita pilih untuk tambah pendapatan, tak kisahlah part time atau offline, part time, full time atau part time, you all kena ada satu business card. So business card tu kan, letakkan you all punya alamat Facebook, Insta dan sebagainya. Baru nampak usahawan. Sekarang ni kita tak nampak usahawannya jiwa tau. Sebab kita tak feel benda tu. So kalau you all betul-betul feel usahawan, you all akan buat kerja ikut apa dia panggil? Ikut sistem. Kita tak boleh buat suka-suka. Hari ni tak nak post, besok tak post. Hari ni lah, hari ni ada mood boleh hantar post. Hari ni lah nak pergi baru cari orang. Sekarang ni kita kena jadikan Forever. Kalau you all decide betul-betul, tak kisahlah part time atau full time, you all kena pastikan benda ni kena ada sistem.
Kalau yang full time contoh Fazila, full time contoh Okey, 7.30 dah kena start. Buat apa? Hantar broadcast. Update Insta. Okey, lepas tu buat apa? Dia dah ada sistem dekat situ. Jangan 7.30 dia belum bangun tidur. Nampak tak? Sebab kita nak buat, kita usahawan, kita punya bisnes. Bayangkan kita ada satu company yang besar, kita adalah CEO. Nampak tak? So kalau kita nak buat start bisnes kita pukul 10 atau 12 memang ke laut lah. Jadi kan sekarang ni mentaliti orang Melayu kita tak letakkan dekat kepala betul-betul benda tu. Jadikan sebagai forever ni adalah kerja. Kerja ni masuk apa? Macam saya kerja, saya kena punch card 7.30 masuk. Kalau saya lambat, kena warna merah. Kena dapatkan tanda tangan daripada bos. Kalau company lain macam yang hilang ke apa, kena potong gaji. Nampak? Tapi kalau kita buat forever, kita buat suka-suka, pukul 10 lah, pukul 12 lah. Impact dia apa? Income. Nampak tak? So letakkan bisnes tu sebagai kerja. You all yang manage, you all yang bos kat situ. Kalau kita kerja bawah orang, dia orang bos kita. Okey. Jadi menjawab berdasarkan kategori orang yang bertanya. So kita fokus pada apa yang dijawab. Supaya kita dapat selesaikan dia punya masalah. Sentiasa berpendirian teguh dan menjawab soalan. Katalah Kak Noh jumpa orang yang jual aloe vera juga. Dia pula cakap, aloe vera aku lagi baik. Dekat situ kita kena ada ilmu. Kenapa forever, kenapa tak dia. Kita dah tahu dah forever pengeluar aloe vera terbesar di dunia. Tiba-tiba dia cakap dia pun pengeluar terbesar di dunia. Agak-agak macam mana? Kalau kita tak masuk kelas boleh jawab ke tidak? Oh ya ke? Kau punya company lagi besar? Oh aku ingat forever lagi besar. Nampak itu yang dia kata sentiasa berpendirian teguh dan menjawab soalan ini. That's why kita kena ada kita punya senjata iaitu apa? Buku smile, kita punya video ladang. Kalau kau kata kau punya bisnes, aloe vera adalah pengeluar, you pun pengeluar terbesar di dunia, you ada bahan mentah, you tunjuk apa you punya bukti. Nampak? So dekat sini kita kena make sure lah, ilmu kena ada, kita kena kuat. Bila ilmu ada, Zana pasti you all punya pendirian teguh. Sebab you tahu apa nak jawab. Kan? Jadi kena masuk kelas tau. Dengan keyakinan yang tinggi. Bukan saja kita nak jawab prospek. Kena make sure bila you all dah buat penajaan, you all akan non-stop sponsor buat aktivasi setiap bulan. Rangkaian you all akan besar. So kalau kita ni sebagai leader tak ada ilmu, besok downline tanya tak dapat jawab, dia kata baik you all tak jadi upline, you jadi I punya downline. Semua benda tak kerti nak jawab. Apa makna saya nak jadikan you sebagai mentor, nak masuk dalam grup untuk membantu saya untuk berjaya. You pun sendiri tak dapat nak jawab. 5 sisi you leader pun tak tahu nak terang apa cerita. You sendiri leader pun tak buat 5 sisi. You suruh I buat macam mana. Nampak tak? Sebab benda ni akan berlaku nanti. Sebab bila kita non-stop buat penajaan, kita ada rangkaian yang besar. Sebab bila kita buat forever atau kita buat network business, dia adalah satu bisnes yang akan beranak rangkaian yang besar. So kita kena ada ilmu untuk manage team kita nanti atau menjawab dekat dalam kita punya pertanyaan daripada downline kita. Okey, syarat-syarat menjawab, pastikan jangan kita je nak menang. So kekalkan suasana yang damai. Kalau dia kata, dia adalah pengeluar terbesar aloe vera di dunia. Oh ya ke? Oh saya baru tahu. Dengar dulu penerangan dia. Jadi kalau kita nak lebih berhemah, kita dengar, jangan bergaduh. Lepas tu last kali kita tanya, you ada tak bukti ladang ke atau sebagainya yang mengatakan you adalah pengeluar terbesar di dunia? Nampak tak? Kat situ you all boleh. Kat sini kena pandailah. Mula-mula kita akan melalui pengalaman takut, berdebar. Tapi bila dah lama-lama tak ada masalah. So kena lalui benda ni sebagai mendapat pengalaman untuk diceritakan kepada downline kita nanti. Rangkaian you all nanti. Pengalaman. Mengawal jangka masa yang tepat. Sebab kita tak nak bila kita berhadapan dengan prospek, masa terlalu lama spend kat dia. Dah pukul 10 lebih. Okey, jangan mengkritik terlalu lampau. Jaga company yang tu supaya kita tak nak ada berlaku pertelingkahan.
jangan mengada-adakan cerita, pegang pada fakta. Okey, penampilan. Bila jumpa orang jangan pakai slipper. Bila nak buat prospectingnya, kata company global, bonus bayar USD, gaji beribu-ribu, pergi jumpa orang pakai slipper. Tak nampak company tu melambangkan kita punya identiti. Jadi pakai smart-smart, jangan pakai t-shirt bini, slipat lebang lembung seluar koyak contoh kan. Pakai, kalau boleh jumpa orang, kalau yang orang perempuan make up sendiri sikit. Make up, baju cantik kan kemar. Macam Kak Noh saya tengok, wah smart. Lepas tu kalau lelaki, make sure you all pun smart. Rambut pakai minyak. Macam, sebab ini kita CEO nak pergi jumpa, nak cari prospecting. Jadi kita kena jaga penampilan supaya dia nampak dengan apa tu, keterampilan kita. Okey, tingkah laku kan, kena berhemah, tata tertib yang berpadanan. Jangan berlagak kan. Itu orang semua tak suka. Okey. Next, cara menjawab soalan. Fill, flag, found. Menjawab dengan disertakan contoh. Okey, guna konsep ABC. Okey, menjawab dengan disertakan contoh. You all boleh ambil sebagai contoh macam testimoni. Ataupun testimoni kejayaan. Okey, katalah you jumpa leader Shakely contoh. You all boleh ambil contoh Ina kecil. That's why you all kena kenal subline. Leader-leader yang atas jangan kenal Zana seorang, Pida tak. Supaya you all boleh ambil contoh. Contoh HIO siapa? Pida. You boleh ambil contoh. Upline saya Pida. Yang atas. Pernah buat HIO. Saya pernah dengar, lepas tu siapa pernah dengar CBM Ina? Dia daripada Shakely kan. Saya pernah ada rangkaian dekat Forever yang buat bisnes Shakely tetapi telah beralih arah membuat bisnes Forever sebab 3 konsep ni. Sebab kita tahu yang berhadapan dengan kita adalah orang Shakely. So kita nak tunjukkan contoh-contoh orang yang sealiran dia yang dah masuk Forever. Contoh. Okey, Herbalife siapa? Kit Mason. Kit Mason ni kalau you all tengok, Kit Mason atas tu siapa nama dia? Dia Herbalife. Dia ada ahli hampir 1 stadium. Tapi kenapa dia masuk Forever? Orang dah masuk, dia dah ada ahli 1 stadium tau. Tapi kenapa dia sanggup tinggalkan pergi Forever? Ini yang you all kena masuk kelas. Knowledge kena banyak. Okey, konsep ABC, buku, kata-kata orang terkenal, video, testimoni. Ini semua senjata nak close. Okey, closing. Dah nak habis dah ni. Musuh dalam penutupan adalah kita sendiri. Kita takut. Kita takut gagal. Kita present, alah orang ni nak ke tak nak ni? Aku present ni, dia faham ke tidak ni? Dia nak masuk ahli ke tidak? So kita kena berani sharing aja. Okey. Kemudian takut penolakan. So gagal dan tolak ni Zana nampak ilmu. Kalau you banyak ilmu, you masuk kelas, you tahu macam-macam benda lah. Kelas apa GP you all dah masuk, kelas produk dah masuk. Jadi kalau banyak pertanyaan you all boleh jawab. Kalau orang interview kan, orang tanya kita banyak jawab, macam kita rasa oh insyaAllah potensi kita nak dapat kerja tu macam tinggi lah kan. Tapi kalau kita jawab pun tergial-gial, menggigil, itu kita dah takut kan. Jadi kita dah nampak kesan dia. That's why masa kita nak jumpa orang, make sure kalau you all rasa tak yakin nak pergi jumpa prospek, nak close prospek, panggil leader, buat konsep ABC. Kalau you all dah biasa close, tak ada masalah. Tapi pastikan you all jangan takut dengan ada perasaan takut nak ditolak. Sebab biasa dah benda tu. Penolakan biasa. Jangan takut. Betul tak Kak Noh? Sebab tak semesti kita terus jual, orang nak. Itu rezeki lah. Jadi jangan putus asa. Okey, penutupan tak semestinya 100 berjaya tetapi tanpa penutupan pasti 100% gagal. Make sure benda tu tinggalkan kesan kepada kita punya prospek. Apa dia punya yang tinggal kesan? Demo. Saya nampak demo. Demo akan tinggalkan kesan. Okey, 7 perkara dalam penutupan, selesaikan semua pertanyaan. Lepas tu borang keahlian ni dulu, jadi terus daftar dia melalui Forever to You. Minta RM10, RM90 tu dulu. Kalau dia tengah nanti nak tanya bini, nak tanya apa, okey RM90 dulu, RM90 dulu. Dah pegang dia.
Jangan kita dah habis masa dekat 1 jam lebih kat dia, dia pergi daftar dengan orang lain. Nampak tak? So Nampak. tangkap dia masuk ahli RM290. At least dia tak lari. Tu. Tak adalah penat kita bebel-bebel kan. Okey, mendorong mengenal produk. Kemudian mendorong mengenal produk, ceritakan sedikit. Dia masuk ke alian dapat apa? Contohlah SYJ. 1,300 bukan dia ambil duit forever bagi produk. 14 botol aloe vera. Kalau you nak tukar benda lain pun boleh. Kan? Ceritalah, okey madu. You boleh tukar ambil madu. You tak ambil 14, ambil madu, ambil vitamin C. Bagus ni sebab tengah COVID kita kena ada immune. Ni contoh. Memberi maklumat berkenaan produk tersebut dan mencegah kekecewaan, memberitahu reaksi penggunaan produk terlebih dahulu. Buat temujanji akan datang. Dapat tak? So, okey, sampai di situ saja. Yang lain, yang tadi tu adalah skill set nombor 2. So, ada pertanyaan tak? Zana, yang skill set tu yang 1 sampai 18 tu, dia 1, 2 semua tu dia ada elaboration dia kan, macam 1 recruitment, lepas tu dia kena ada elaborate 2 apa benda dah elaborate. Adakah dia punya macam kopi dia saya ada. Okey. Dia ada slide. Slide ni kalau Zana bagi semua akan pening sebab dia sampai CBM. Oh, banyak sangat lah. Kalau setakat VIP dia ada basic-basic. Tengok yang atas dulu, kita belajar ikut level. Bukan tak nak ajar semua, nanti pening. Basic asas dulu, macam mana nak recruit. Kan? Nanti saya bagi slide. Kemudian kalau akak nak dengar penuh rakaman tu, boleh beli berharga RM30 daripada Datuk Desmond. Kemudian akak boleh dengar dia orang elaborate macam Zana. Mungkin Zana elaborate tak lengkap, ada yang lebih lengkap lagi. So duduk-duduk boleh dengar lagi, duduk-duduk boleh dengar lagi. Melalui video pun ada. Yang itu nanti Zana bagi link. Beli kat Datuk RM30. Dia bagi link. Dia bagi link sebenarnya. Boleh. Saya nak. Sebab saya nak tengok dia punya dalam skill set tu, dia punya elaboration dia macam-macam lah, saya nak tahu. Sebab bila tiap-tiap kali meeting, leaders akan cakap sistem BOI 933. Jadi saya nak tahu apa dalam sistem BOI 933 tu. Saya nak tahu lebih mendalam dalam tu, baru saya boleh tahu. Sebab dia orang tetap akan cakap sistem BOI, tengok sistem BOI 933. Okey, yang Zana ajar tu skill set dan sebagainya, dia punya sistem. BO 933 tu Zana belum terang lagi. Apa itu 9, apa itu 333. Dia ada maksud. 9 adalah nilai. Contoh, sisi boleh kalah, semangat jangan kalah. Dia ada 9 nilai dalam tu yang diterap. That's why dia ada 9. Kemudian 3 tu apa? 333 tu ada mana? Nanti kita buat kelas lagi satu. Tapi boleh juga dapat daripada video yang kita beli daripada Datuk Desmond pun ada. Okey. Hari ni secara tak langsung, sebelum bagi saya 5 minit, siapa ada cabaran OMPAD nak close SYJ? Saya bagi tahu sekarang ni kalau you all tak ada, contoh Kak Noh, siapa lagi? Siapa yang ada kat sini, siapa yang tak ada stok, bagi tahu kita, you all cari prospek je. Boleh. Bagi kita orang alamat, pendaftaran kita orang uruskan. Apa barang yang ada? Katalah dia 14 botol aloe vera, tak nak 14 botol aloe vera. Dia nak campur-campur madu. Campur. Boleh. Apa yang Zana ada lah. Apa yang Zana ada. At least dia tak adalah ambil 14 botol, dia pening. Banyak aloe vera. Siapa nak makan? Boleh tukar nektar. Zana ada pamustin. Tengoklah. Negotiate. Sebab you all sekarang nak beli produk dekat 2 minggu lebih tu barang sampai. So sekarang ni you all punya peranan cari orang ni sekarang. Cari orang. Kak, ni prospek saya nak jadi VIP dah. 2 bulan punya produk pun tak sampai lagi. Cepat. Sekarang ni you all peringkat VIP, kita boleh bantu OMPAD stok. Besok you all dah naik super perlahan-lahan yang atas, you all kena belajar simpan stok. Okay. Sebab apa? You all boleh punch bawah personal CC. Active CC tu akan nampak. Kemudian bila dah jadi member, so you punya CC dah 2 kali punch. Punch pada nama, punch pada pendaftaran ahli baru. Kan 2 kali you? Pak.
Jadi 5 sisi tu pejam mata je. InsyaAllah boleh. Boleh. So sekarang ni kita Boleh. ada berapa belas hari aja. Macam mana nak buat? Broadcast. Insta, Facebook kena masukkan info. Jangan cerita SYJ pack dekat Facebook kita orang tengok tak ada. Padahal link kat broadcast tu kita dah bagi tahu nombor handphone dan link ke Insta kita. Sekali dia tengok dekat Insta tak ada apa-apa. SYJ pun tak ada cerita. Pasal aloe vera pun tak ada. Nampak tak? Dia punya link yang penting yang kita kena jaga benda tu. So kita orang bagi tahu kalau you all memang tak ada sekarang ni saya nampak you all kena cepatlah pergi buat penajaan banyak-banyak. Stok you all tak payah fikir, yang mana ada kita boleh bantu untuk closekan VIP set. Ustaz ada Ustaz. Assalamualaikum. Saya nampak kat sini ramai yang cabaran bila peringkat umur, dia orang ada masalah nak buat online. Tapi benda tu saya cakap macam Kak Noh semangat dia tinggi. Walaupun mula-mula dia kata susah-susah dia pun belajar. So kena pecah tembok, belajar, lama-lama kita akan mahir. Saya cubalah sedaya upaya kat mana yang saya boleh bantu, saya cuba bantu. Okay. Kalau you all tak boleh nak close, guna konsep ABC. Dapat? Okay. So ada lagi pertanyaan? Kak Noh sharekan sikit apa aktiviti hari ni? Hari ni tadi pukul 3 dengar Profesor tu cakap pasal COVID. Apa yang akak dapat daripada dia? Oh, banyak. Dia terangkan pasal yang COVID tu memang best lah, yang kita kena sepatutnya memang kita kena maintain dan kita punya suplemen macam vitamin C yang paling banyak lah dia pasal makan, vitamin C, pomastim juga ada antioksida kuat, pomastim dengan aloe vera, madu, betul AVG. Yang tu dia sebut benda tu memang saya tangkap memang baguslah untuk kalau belum kena kan. Perasan tak dia cerita pasal segitiga kesihatan? Dia cakap ikutlah, dia kata maintain lah macam tu. Kalau tak ada apa-apa lagi, ikut yang segitiga kesihatan tu pun dah elok dah, dia kata. Boleh tak besok pagi buat live macam ni? Pecah tembok, sharing. Segitiga tu ke? Ceritakan pasal kenapa kita kena jaga kesihatan di waktu COVID ni. Perlu tak suplemen? Adakah vaksin ni dah cukup kebal lah macam Prof kata? Kalau walaupun kita ambil vaksin pun, dia kata kalau nak kena akan kena juga. Vaksin tak semestinya menolong kita. Jadi nampak tak kat sini daripada info yang Prof bagi tahu tu, akak dah boleh jadi konten untuk akak berbicara secara live dekat dalam live Facebook, atau akak nak jadi konten nak tulis untuk besok atau malam ni akak dah ada idea. Betapa pentingnya jaga kesihatan walaupun dah ambil vaksin. Setuju? Dan apa produk yang dicadangkan semua makanan superfood. Aloe vera, madu, delima perasan? Delima. Lepas tu akak ambil gambar akak dah pergi masuk kelas. Tadi ambil tak gambar? Ambil gambar tadi. Lepas tu akak tunjukkan apa yang akak dapat. Ceritakan kat dalam tu. Itu yang dipanggil soft sell. Gambar saya tadi ada dalam tu, ada tengok ni. Itu akak letak kat profile Facebook. Profile. Akak rebranding. Dekat akak punya page, akak tunjukkan gambar-gambar yang untuk meningkatkan imun walaupun kita dah ada vaksin, ini suplemen tambahan. Nampak tak tadi dia kata siapa yang dah pernah kena COVID, dia punya imun naik dekat 5 ke 6 ribu. Manakala yang ambil vaksin dekat 600 saja. So dia kena tambah lagi tingkatkan imun dia. Dia tak bermakna dia kebal. Kat situ bagilah educate. Kita kena jaga kesihatan, makan suplemen, ikut SOP, yang mana tak ambil vaksin, ambil vaksin. Nampak? Jadi dia tak nampak hard sale. Nampak? Okey, Cik Samsul boleh kongsikan daripada Prof Aziz. Terima kasih Kak. Daripada Prof Aziz, apa yang Cik Samsul dapat? Cik Samsul. Unmute dia punya tu patutnya. Cik Samsul, kod dia. Dia buka lah. Jadi saya tak dapat fokus 100% lah. Okey, tak apa. Apa yang dapat? Itulah yang macam tu jugalah, yang triangle tu kan.
Yang triangle tu dengan yang sambil apa selain daripada suplemen lah yang kena ambil tu. Okey, Zana nak tanya, you all faham tak segitiga triangle? Sebab saya ajar group lain, saya ajar banyak group pasal segitiga triangle. Kalau dalam group saya pun tak lepas faham benda ni, saya rasa sedih. So nak tanya, you all faham ke tidak? Kalau tak faham, Zana akan terangkan supaya you all kena main. Sebab benda ni yang boleh bantu close, apa dipanggil? You all close banyak lah. Boleh close set. Okey, kalau Zana minta maaf Kalau Zana lukis segitiga triangle ni, dekat atas ni Cik Samsul tahu tak apa? Apa Cik Samsul? Segitiga triangle, apa kat atas ni ada? Detox. Okey. Detox. Sebelah kanan ni apa? Asal lagi ni. Cuba padam andu. Detox. Okey. Ni kita belajar Sebab saya ajar ramai group lain dan diorang boleh close banyak set. Dulu diorang tak tahu macam mana nak jual produk Forever, tapi bila kita perkenal segitiga triangle, dia bukan jual aloe vera je, dia jual set. Set kencing manis, aloe vera. Kenapa kena ambil aloe vera? Kenapa kena ambil bipopoli? Sebab ada penerangan dia. So dekat kanan ni apa? Nutrisi. Tulis kat buku. Okey, sebelah sini. Immune. Okey. Apa produk-produk detox? ABG, Ada muka Umi nampak. Nektar. Tapi saya lebih suka ABG sebab dia pure. Yang lain tak campur kuah. Tapi kan yang mana berasaskan aloe tu ada membantu ke arah detox lah. Dengan apa? Aloe peel. Okey. Tapi main adalah ABG. ABG. Kat tengah-tengah ni apa? Atik C. Kenapa dia duduk tengah-tengah? Darah. Suci saluran darah. Dan dia akan berputar dekat sini. Kalau tak ada artik C, apa akan berlaku? Pengaliran darah tak sempurna, pekat. That's why apabila kena COVID, perasan tak Prof kata minyak ikan. Cairkan darah. Gumpalan darah berlaku, dia menjadikan salah satu sesak nafas dan sebagainya. Banyak faktor daripada keradangan. Minyak ikan kita kena faham. Kita kena hafal kenapa Forever punya minyak ikan adalah terbaik. Saya tahu ada Sasa Inci. Tapi sekarang ni kita tengah berniaga dengan Artik C. Cuma kita boleh buat kajian apa yang kelebihan pada Sasa Inci dan apa kelebihan pada Artik C. Itu kena buat research. Apa tadi? Okey? Faham? Produk apa tadi? Sacha Inci Sacha Inci. Banyak Sacha Inci orang dah promote banyak lah Sacha Inci tu. Okey. Sacha Inci. Yes, Sacha Inci dia punya kelebihan dia ada omega 6, 9 dan lagi satu omega berapa? Oh, Sacha Inci. Ya. Yang ustaz buat tu. Dr. Nordin Darus tu pun dia promote yang tu. Yes. Semua ustaz banyak buat tu. Okey. Daripada apa dia buahan tu. Satu Pokok tu. daripada pokok. Manakala kita punya adalah berasaskan haiwan. Betul tak? Bukan. So Dengan satu lagi kalau perasan lah. Sekarang orang promote antidote. Antidote. Antidote tu senang kita nak pusingkannya. Banyak benda yang boleh. That's why kita kena faham kelebihan produk kita dan apa kelebihan produk dia. Bukan nak kata produk dia tak bagus, tapi kita kena tahu macam mana nak menjawab apabila orang bertanya, dan kita pun kena yakin apa yang kita pakai. Satu. Saya nampak ompat Sacha Inci bagi orang yang ada masalah buah pinggang, masalah yang dah kena dialisis teruk, dia orang tak boleh ambil protein haiwan. Minyak ikan kita adalah daripada protein haiwan, iaitu minyak ikan. Dan saya ada baca dekat Sacha Inci, dia kata kenapa kena pakai salah satu produk Sacha Inci, sebab kebanyakan minyak ikan di pasaran banyak yang dah telah tercemar dengan merkuri dan ada lagi satu apa benda merkuri, ada 4 item. Tapi kita kena ingat
Forever kita dah tahu dah siapa dia punya pakar bapa Omega yang telah mengatakan Forever punya dan dia salah seorang penyelidik yang buat minyak ikan dekat Forever. Forever punya minyak ikan bukan minyak ikan biasa. Dia diambil di lautan Arktik untuk mengelakkan pencemaran merkuri. Nampak tak? Kat situ kita punya part kalau compare kat Saca Inci tu sebenarnya part first tu kita dah boleh zero. Yang dimaksudkan adalah company lain, bukan company kita. Kita jangan salah faham. Forever punya minyak ikan telah di-confirm oleh bapa Omega. Siapa bapa Omega Artiksi tu Kak? Tak ingat saya. Saya pula dah lupa. Saya pernah buat present tapi saya lupa nama dia. Dia bukan calon-calon orang yang pernah memenangi anugerah Nobel dunia. Dia orang ni pakar saintis tau. So dia iktiraf antara banyak minyak ikan yang ada dekat pasaran, Forever punya adalah yang terbaik. Sebab apa? Dia dah tengok level pencemaran merkuri dia adalah terlalu rendah. Tak ada langsung. Ikan yang dimakan adalah ikan salmon, ikan bilis, bukan ikan yang besar-besar yang saya tengok dekat Ompat yang Saca Inci dia ambil ikan-ikan besar, ikan tu yang banyak sumber-sumber merkuri macam tu lah. Tapi dekat Forever tak. Kemudian dekat Forever kita ada campuran minyak zaitun. Dalam tu ada vitamin D dan nampak kesan Ompat kolesterol. Jadi kalau beli kat bawah Forever dah tentu harga dia murah, mampu milik. Harga VIP saya tanya berapa ringgit? Harga manager berapa? Harga Saca Inci tu berapa? Nampak tak? Contoh. Ompat bila kita nak pakai. Ompat bila kita berjumpa dengan pengguna. Okey. Kalau dia dah tak ada, macam contoh, kalau misalnya dia melalui masalah dialisis, yang dah kena buah pinggang dah teruk, dia tak boleh makan minyak ikan Forever, dia boleh ambil Saca Inci tu salah satu contoh untuk membantu mereka nak anukan dia punya darah. Sebab dia orang pun ada kolesterol, dia pun ada darah tinggi, saluran darah dia orang kena jaga. Nampak tak? Faham tak? Okey. Ada benda yang kita kena betul-betul pasir supaya kita faham kenapa kita tak ambil ni, kenapa kita ambil Artiksi kat Forever. Okay, so nutrisi, apa produk nutrisi? Siapa boleh bantu saya? Sekejap ya. Macam mana nak? Apa nutrisi? Madu. Madu, propolis, bee propolis. Madu bee propolis. Bukan bee propolis kat immune, sorry. Bee propolis kat immune. Pollen dengan royal jelly. Yeah. Oh ya. Okay, kena mahir ni. Sebab ni lah diorang boleh close prospect ramai dengan set. Kalau tak jual apa? Aloe vera je. Dia nak makan aloe vera. Dan kita lah tak ada ilmu ni, kita tak boleh nak bahas. Kenapa acik kena minyak ikan? Kenapa kena ambil madu? Kenapa kena ambil absorbensi? Atau sebagainya. Itu topik apa? Segitiga triangle atau set Ramadan saya ada terang. You all kena tengok. Dekat YouTube Datuk Desmond, you all tengok. Belajar daripada situ. Bukan belajar pada saya. Absorbensi. Cari lagi ilmu-ilmu dekat luar. Absorben. Salah tak apa, belajar. Absorbensi, Pamostin pula. Okey, lagi apa? Propolis. Alright. Pamostin. Nampak tak tadi dah Prof cakap banyak nak kena makan. Aloe vera, artik, madu, pamostin. Sebab apa? Lengkap ni segitiga ni. Lagi apa? Garlic. Oh, bee propolis. Bee propolis. Lagi apa? Garlic. Pasal garlic kot. Sekejap. Yes, garlic. Zana nak bagi tahu kalau misalnya ni ada masalah dada yang diorang ada tak lepas kan, kalau COVID tu tak lepas, cari bee propolis dengan garlic. Garlic is the best. Kalau tak ada garlic, pergi bee propolis. Yang diorang ada masalah keradangan, bengkak kat dalam tu, bengkak tu ambil pamostin nak turunkan dia punya
kebengkakan, nak kecut kan. Okey, B propolis, kemudian apa lagi? FOG. FOG adalah immune. Antioksida tinggi. Kalau tak ada B propolis, ambil tu FOG. Okey, kenapa kita kena kekalkan 3 benda ni? Kenapa? Sebab kita nak jaga sel. Ingat tak? Pernah tak dengar talk Zana pasal? Pernah dengar tak? Okey, apa lagi? Apa lagi? Sel, lepas tu apa? Tisu, betul? Lepas tu apa? Organ. Oh ya, sayang korang. Alah. Macam mana nak close ni? Tak hafal yang ni lah. Kena hafal. Zana dulu hafal macam orang nak pergi periksa. Sel, tisu, organ, sistem. Sistem tu. Saya dah lupa, dah lama tak bawa tajuk ni. Sistem, kemudian manusia. Kenapa kena buat ni? Sebab kita ada berapa trilion sel yang nak kena jaga. Jadi kalau dia makan aloe vera, mana boleh? Tak cukup. Aloe vera nak bersihkan kotoran yang ada, sebab itulah punca penyakit. 80% daripada apa? Daripada usus, 20% daripada saluran darah. Jadi kena detox. Kenapa nak kena detox? Sebab nak serap. Itu yang Prof Aziz kata, dia kena ambil aloe vera. Kenapa? Sebab kita dah makan macam-macam, kita nak benda yang kita makan, Pamostin, obat doktor ataupun apa benda lah yang kita makan tu dapat diserap. Kalau tak serap, dia terbuang macam tu. Baru nampak kesan. Itu yang dikata detox. Kemudian bila kita detox, kita punya sel perlu nutrition untuk dia dapat vitamin dan mineral untuk membolehkan dia jadi lagi kuat. Sebab itu makanan dia. Sel-sel yang ada dalam badan kita, dia punya makanan 2 je. Nutrition, mineral tu, dan satu lagi oksigen. Oksigen ni akan terhasil daripada suplemen, daripada nutrition yang kita ambil ni. Dia akan bagi benda tu dekat dalam sel kita. Sekarang ni isu dia, sel kita dah banyak penimbunan toksin, tak bersih. Dihempap dengan toksin. Jadi dia lemau. Bila sel ni lemau, automatik imun pun dah lemau. Tak kuat. Orang datang serang, dia tak kuat, tak cukup. Alah macam Kak Noh, dia minum air paip je. Manakala, contoh senario macam ni, senario pokok. Satu pokok lengkap dengan baja penjagaan yang baik. Satu lagi pokok, dia cuma siram air saja, dia hidup. Tapi tak sekuat pokok yang sebelah. Yang sebelah ni dah lah kurus, daun nasi gugur. Yang dijaga dengan baja, dengan semua perhatian dan penuh dekat pokok ni, gemuknya pun dia, buah cepat keluar, daunnya hijau merimbun. Sama macam kita, isu kita, sel kita dah tertimbun dengan apa? Toksin. Yeah. Kalau you all dapat cerita ni, baru dia tahu, patutlah aku kena ambil aloe vera, madu dan sebagainya. Aku tak boleh ambil aloe vera aja ni. Nampak tak? Patut tunjukkan demo. Dia memang tak lupa. Demo tak ada masalah kalau kita bagi video pun boleh, atau kita nak buat secara live macam Celuk Muigi dengan skrin yang sedia ada pun boleh. Nampak tak? So dia nampak. You all pakai slide Zana tu, nanti you all nampak macam mana senang nak present sebab dia ikut sequence. Ada slide dia. Slide Zana tu dalam mana? Dalam Telegram ke dalam WhatsApp? Dalam Telegram. Nanti saya emaskan sikit, nanti saya bagi link. You all masuk kat situ, ada bahan-bahan sumber. You all boleh gunakanlah untuk close prospect atau nak starting macam mana nak cerita produk, macam mana nak cerita plan marketing. GP tu semua saya masuk kat situ. You carilah GP yang you all rasa menarik, you all nak pakai. You all gunakan. Boleh present pakai handphone pun boleh, jumpa orang. Atau dekat WhatsApp, hantar gambar, buat voice note. Okey, kemudian kenapa lepas kita dah bagi nutrition dekat ni, kita kena immune supaya kita punya sel-sel ni tak rosak.
kita dah bersihkan sel kita dah bagi nutrition, kita bagi dia kekuatan supaya dia tak rosak. Kalau tak, sia-sialah usaha kita. Nampak? That's why Forever tadi Prof bagi tahu banyak produk yang kena makan sebab benda ni lah. Masing-masing ada function dia. Nampak? Aloe vera, minyak ikan, madu tadi saya dengar. Lepas tu Pamostin dia ada sebut. Pamostin saya ada bawa. Masa saya pergi map tu saya ada bawa. So bila you all dah mahir benda ni, jadi yang ini you senang nak close prospect produk. Tapi kalau cerita pasal GEP, GEP apa yang kita kena tahu? Ini wah, tadi target nak pergi ke 10 dah terlepas lah. Ni kena tahu. Ni kena tahu apa ni? Segitiga triangle. Lepas tu 3 konsep. Dah. Konsep 5 langkah. Okay. Kena pastikan tahulah siapa dia punya owner. Ceritakan sikit. Kan? Sini apa? Sini apa? Syarikat. Produk, marketing plan. Pastikan you all boleh elaborate satu-satu. Tak adalah orang kata terlampau detail, tapi at least adalah sikit nak menceritakan pasal syarikat. Hukum. Stabil. Cerita Tak ada hutang. Tak ada hutang. Yang ni kena hafal. Begitu juga dengan 165 buah negara. cerita. Lebih 40 tahun. Nampak? Stabil. Tanam sendiri, kilang sendiri, jual sendiri. Tu dia. Okey, 3 Sel konsep. mantap. Apa 3 konsep? 3 konsep apa? Tiada orang tengah. Ada orang tengah, tak ada pairing Tak ada pairing, tak ada PVVV. Ni tak ada. Bonus direct. Lepas tu ceritakan bonus sikit. Kalau saya suka cerita bonus supaya dia nampak. Sikit dia tak banyak. 70%. 70%. Kalau kita nak suruh dia pergi VIP tu nanti, tu 70% tu dia punya bonus-bonus. Ada dekat dalam GP lah. Last kali, last kali saya tak. Cuma kalau yang, kalau GP ni, last kali lah kalau saya buat, ambil A4 paper, saya ambil A4 paper, saya bagi pembandingan. 5%, kan? Nak suruh dia baik masuk VIP sebenarnya. Dengan 30%. 30%. Ni benda-benda tip yang you all kena mahir lah sebab you nak close orang. So ceritakan dia dapat apa, diskaun produk. Mula cerita diskaun produk dulu. Sebab dia nak beli barang kan. Lepas tu yang ni tak boleh taja, yang ni boleh menaja. Lepas tu kan ada lukis yang macam ni. Perasan tak kalau you jadi VIP apa yang you dapat? Kan tak? Ini kena mahir ni. Dalam kepala. Think the tip. Dia boleh untung runcit, betul? Betul. Dia boleh buat responsor, betul? Betul. Lagi satu dia boleh apa? Responsor VIP terus atau dia sponsor, bukan responsor, silap sponsor. Sponsor atau recruit. Silap, bukan responsor. Yang 5%, betul? Betul tak? Ceritakan sikit kelebihan dia. Lepas tu tunjukkan bonus. Ini kalau yang kita nak kasih dia lagi nampak lah. Sebab kita nak close prospect yang novice atau VIP. Ni kalau tahu konsep ni cukup dah. Yalah. Ada apa, Dila ada tak? Dia kata, buat apa beli banyak-banyak? Dila kata, jadi VIP ni jimat. Kalau tak nak menjual pun, kita nak beli kemudian tu jimat. Yes. Lepas tu kena ingat kita tak ada maintain. Ni kena masuk. Kita tak ada maintain, kita ada banyak kelebihan. Yang itu you all bagi, yang itu adalah berdasarkan you all sendiri. You all cerita apa yang you all lalui. Tak perlu maintain. Sekali je seumur hidup, nampak? Tidak bermusim. Tidak bermusim. Okey, Fazila tadi ada dengar Prof punya perkongsian? Ada. Tapi itulah macam tak ni lah.
sebab line tersekat-sekat. Apa yang dapat? Sikit pun tak apa. Cuma itulah yang dengar ada ujung-ujung tu dia kata yalah pentingnya jaga sistem imun badan ni lah. Kena makan suplemen kan. Lepas tu yang dia cakap vaksin ni pun bukan boleh menjamin kita selamat daripada virus ni. Ya. Kita perlu tambahan pula. Pasal tadi dia ada tekankan pasal vitamin D. Vitamin D. Vitamin D, lepas tu zinc. Lagi apa? Apa lagi siapa dengar? Vitamin D, zinc. Allah Subhanahu. Minyak ikan untuk elak penggumpalan darah. Ni semua. Vitamin D ni kalau you all nak tahu ada kat mana? Kalau dalam produk Forever, dia ada dekat dalam daily saya makan mana tu? Tapi ni produk overseas. Tapi you all boleh search juga dekat dalam Poland pun ada vitamin D. Nanti saya carikan apa ada dekat dalam produk Malaysia vitamin D dengan zinc. Zinc ni ada dekat aloe vera. Zinc ni ada dekat aloe vera. Ini semua dua komponen ni adalah untuk menguatkan sistem imun. Selain daripada dekat bipropolis. Saya nak kena check balik kat mana komponen bahan produk kita yang ada vitamin D, zinc, lagi satu lagi saya tak ingat. Ni salah satu benda yang you all boleh ceritakan, kongsikan kenapa kena ambil kat Forever. Sebab benda tu dah ada dah dalam vitamin-vitamin yang nak tu ada dah dekat dalam aloe vera kita. Dengan produk-produk yang dia makan. Dan tentu kalau dia jadi ahli murah. Harga direct pada kilang, tak ada orang tengah. Okey, dah. Dah pukul 10.44. Ustaz ada tak? Okey, so malam ni write down apa benda nak buat. Besok make sure you all mulalah start buat broadcast. Collect nama kalau boleh, kalau ada masa ni duduk-duduk keluarkan prospek siapa orangnya dekat daripada handphone. Apa gerak kerja you nak buat, updatekan semua media-media sosial. Kalau ada masalah kat mana tak faham tu nanti bagi tahu Sekarang ni nak tanya dah berapa sisi? Tengok tak sistem? Tengok. Berapa sisi dah? Kayaknya 1.4 lebih. 1.4 lebih. Personal sisi, satu sisi dah lengkap? Dah. Okey. Teruskan. Tak perlu cari lagi 4 sisi. Cari 4 sisi. Akak doa, minta Allah kurniakan. Kita sama-sama bantu saling mendoakan. Okey, jangan putus asa. Bila kita dah post, dia bukan hari ni post, besok kita dah dapat ahli, bukan. Itu kerja, it take time. Tapi jangan bimbang, kita buat aja posting, benda tu tak hilang, nanti orang akan follow. Kan? Tiba-tiba aja nanti kita dah biasa letak info yang banyak. Nanti bukan kita cari orang yang akan cari kita. Bila Kak Noh tanya, awak tahu saya daripada mana? Facebook akak tahun 2019 ada cerita pasal ni. Saya jumpa akak dekat Facebook akak ada cerita 2019. Saya follow akak masih lagi buat Forever. Nampak? See? So bukan hari ni punya posting terus orang dapat, tapi dia akan, kita tak tahu sampai bila. So saya minta maaf saya terlajak dah lebih walaupun saya kata pukul 10. Okey, so saya akhiri kelas pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih yang mana hadir. Saya akan bawa link ni, saya akan masuk dekat Zoom. Lepas tu presentation pun saya akan masuk kat dalam apa tu, grup YouTube dekat grup YouTube. So boleh tengok dekat situ. So insya-Allah ambil gambar. Ya Allah, terima kasih Kak. Jom ambil gambar, jom. Pegang RTC pula. RTC lah. Jom Lila, ambil gambar. Buka tingkap lah, tingkap semua tak buka. Jom. Ambil tudung ke sekejap. Cik Samsul. Okey, yang lain tak apalah. Okey, satu. Jom. Ustaz, lama dan tak nampak muka Ustaz. Okey,
1, 2, 3. Alright, alhamdulillah. You all buat betul-betul. Buat betul-betul